Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat datang ke program e-pembelajaran kursus wajib pentadbiran dan pengurusan koperasi dalam tajuk Perundangan Koperasi di Malaysia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bagi tajuk perundangan koperasi di Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan akan bersama-sama dengan saya, yang mana ini adalah merupakan tajuk ataupun modul yang kedua di dalam siri pembelajaran kursus wajib 1 ini, pengurusan dan pentadbiran koperasi, yang mana ianya akan meliputi skop pembentangan yang mana saya akan bersama-sama membincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan Akta Koperasi 1993. Kemudian kita akan beralih kepada Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 dan kemudian kita akan melihat kepada peruntukan berkaitan dengan peraturan-peraturan koperasi. Dan selepas itu, tuan-tuan dan puan-puan akan didedahkan berkenaan dengan perintah, arahan, garis panduan koperasi dan juga pekeliling yang berkaitan. Dan selepas itu kita akan mengupas berkenaan dengan topik undang-undang kecil koperasi. Dan kemudian kita akan menyentuh pula berkenaan dengan skop pembentangan berkenaan dengan aturan aktiviti koperasi, dan yang terakhirnya sebersedikit kita akan menyentuh tentang isu-isu perundangan koperasi. Kita akan melihat apakah isu-isu yang sering dibangkitkan ataupun berlaku di dalam gerakan koperasi pada masa kini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah merupakan skop pembentangan yang akan tuan-tuan puan-puan lalui bersama-sama dengan saya di dalam modul 2 berkenaan dengan perundangan koperasi di Malaysia ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam ataupun lebih lanjut lagi apabila kita menyentuh tentang perundangan koperasi di Malaysia sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan perlu mengetahui tentang perkara yang asas terlebih dahulu. Apabila saya menyatakan sesuatu perkara yang asas, dia adalah merupakan sesuatu perkara yang basic sekali yang perlu tuan-tuan dan puan-puan ambil perhatian kerana kalau kita hendak membincangkan di dalam topik perundangan ini dengan lebih mendalam lagi, kalau tuan-tuan tidak mengetahui tentang perkara-perkara yang asas terlebih dahulu, maka adalah sukar untuk tuan-tuan dan puan-puan memahaminya kerana ini adalah merupakan topik perundangan. Jadi apabila kita membincangkan tentang topik perundangan, sudah pasti kita akan menggunakan buku-buku rujukan-rujukan yang tertentu untuk dijadikan sebagai satu garis panduan dan sudah pasti apabila kita membincangkan tentang topik perundangan koperasi di Malaysia, ini adalah merupakan raja ataupun struktur undang-undang yang terpakai di koperasi, di gerakan koperasi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat sudah pasti kita akan mengguna pakai hierarki yang tertinggi sekali adalah merupakan Akta Koperasi 1993 Jadi Akta Koperasi ini tuan-tuan dan puan-puan perlu ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan kerana kita akan menggunakannya sebagai satu bahan rujukan dan Akta Koperasi ini digubal oleh Parlimen tuan-tuan dan puan-puan, dan ianya menerangkan tentang perkara-perkara yang am ataupun perkara-perkara yang umum tentang koperasi itu sendiri, tentang apakah orang kata dari segi struktur pentadbiran koperasi itu bagaimanakah dari sudut pendaftaran sesebuah koperasi itu siapakah di sebalik orang kata tulang belakang kepada pentadbiran dan juga pengurusan koperasi itu sendiri Jadi semuanya ada dinyatakan di dalam Akta Koperasi, dan apabila biasanya kita menyebut tentang section section 2 ke section 3 dan sebagainya, sudah pasti dia akan merujuk kepada peruntukan Akta Koperasi 1993 Jadi sudah pasti dianya amat penting tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, kita beralih pula kepada lapisan undang-undang yang kedua, iaitu Peraturan-Peraturan Koperasi 2010 Kenapa tuan-tuan dan puan-puan kita sudah pun mempunyai rujukan Akta Koperasi, tetapi kita masih lagi memerlukan rujukan Peraturan-Peraturan Koperasi 2010 Peraturan yang terpakai pada ketika ini adalah Peraturan-Peraturan Koperasi 2010 yang digubal oleh pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia ataupun SKM, yang dahulunya dikenali sebagai Jabatan Pembangunan Koperasi ataupun JPK Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya perjelaskan di sini bahawa Akta Koperasi sahaja tuan-tuan dan puan-puan tidak mencukupi kerana
Kerana itu kita memerlukan peruntukan peraturan-peraturan koperasi ini sebagai orang kata ya satu bentuk mekanisme undang-undang yang menyokong ya dan memperjelaskan lagi setiap peruntukan yang terdapat di dalam Akta Koperasi. Jadi bagaimana kita hendak mendapat ya ataupun mengetahui di manakah peruntukan peraturan ini? Senang saja tuan-tuan dan puan-puan, ianya berada di belakang ya peruntukan Akta Koperasi. Bermakna di dalam Akta Koperasi itu tadi ada peruntukan seksyen-seksyen yang menyatakan ya tentang peruntukan undang-undang yang berkaitan, dan seksyen selepas seksyen yang terakhir ya di dalam Akta Koperasi itu akan ya menerangkan tentang peraturan-peraturan koperasi 2010. Jadi lapisan kedua Undang-Undang Koperasi di Malaysia adalah Peraturan Koperasi 2010 yang bertujuan untuk menyokong dan juga memperhalusi ya setiap peruntukan yang terdapat di dalam Akta Koperasi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih pula ya kepada lapisan undang-undang yang ketiga ya, iaitu perintah, arahan, garis panduan, surat perkeliling dan juga notis ya. Ianya adalah termaktub di bawah peruntukan Seksyen 86A di dalam Akta Koperasi. Itu adalah bagi peruntukan perintah ya, dan arahan ya, garis panduan ataupun GP ya, surat perkeliling dan juga notis adalah di bawah peruntukan Seksyen 86B. Jadi untuk lapisan undang-undang yang ketiga ini tuan-tuan dan puan-puan, kenapa ya kita memerlukan peruntukan ya sedemikian ya? Kenapa kita sudah ada akta, kita sudah ada peraturan ya untuk memperjelaskan lagi peruntukan dalam akta, tapi kita masih lagi tuan-tuan dan puan-puan ya perlu ya merujuk kepada perintah, arahan, garis panduan dan sebagainya. Kerana ini adalah merupakan ya tuan-tuan dan puan-puan undang-undang ya subsidiary ataupun undang-undang sampingan ya yang telah pun diberi kuasa kepada pihak SKM ataupun Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk menggubal ya mekanisme undang-undang ini adalah bertujuan ya untuk mewar-warkan ataupun memaklumkan kepada gerakan koperasi sekiranya terdapat ya orang kata perundangan ataupun perkara-perkara berkaitan dengan undang-undang yang lain ya selain daripada apa yang dinyatakan di dalam akta dan juga di dalam peraturan. Jadi daripada semasa ke semasa pihak SKM akan menggubal ya dan juga akan melaksanakan perintah ya dan juga arahan ataupun garis panduan ini, dan akan diberikan ya penguasaannya ataupun pemakaiannya kepada semua koperasi ya di dalam gerakan koperasi. Jadi sebab itu kita memerlukan ya lapisan undang-undang yang ketiga ini sebagai tambahan kepada peruntukan yang terdapat di dalam akta dan juga peraturan ya. Kerana daripada semasa ke semasa kita perlu faham ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak buat pindaan kepada akta dan juga peraturan, ia memerlukan orang kata tempoh ataupun masa yang lama dan perlu mengikuti prosedur yang ditetapkan. Jadi disebabkan itu kalau kita ada ya lapisan undang-undang yang ketiga ini iaitu perintah, arahan ataupun garis panduan, itu adalah lebih mudah kerana pihak SKM akan mengeluarkan perintah itu daripada semasa ke semasa dan perlu dipatuhi oleh gerakan koperasi ya. Baiklah tuan-tuan, kita beralih pula kepada lapisan undang-undang yang seterusnya ya. Ini juga adalah amat penting ya tuan-tuan, perlu ada di setiap koperasi tuan-tuan dan puan-puan, dan saya yakin tuan-tuan puan-puan pasti ada ya senaskah undang-undang kecil bagi setiap koperasi dan juga simpanan tuan-tuan dan puan-puan ya. Undang-undang kecil koperasi adalah merupakan ya lapisan ya mekanisme undang-undang yang keempat yang perlu ada ya dan perlu tuan-tuan puan-puan patuhi sebenarnya ya. Undang-undang kecil ataupun UUK ini tuan-tuan dan puan-puan adalah digubal oleh koperasi tuan-tuan dan puan-puan sendiri ya ataupun digubal oleh barisan anggota lembaga itu sendiri. Jadi apakah itu undang-undang kecil tuan-tuan ya? Jadi undang-undang kecil ini ya tuan-tuan dan puan-puan akan lebih lagi memperincikan ya berkenaan dengan koperasi ya. Orang kata tentang sistem ataupun struktur pentadbiran koperasi dan tuan-tuan puan-puan yang tersendiri ya. Sebab kita ada peruntukan akta, kita ada peruntukan peraturan ya, kita ada peruntukan perintah dan sebagainya. Jadi kerana itu kalau kita ada undang-undang kecil yang tersendiri, ia akan menerangkan tentang orang kata satu struktur ataupun sistem yang ada di dalam koperasi kepunyaan tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan menerangkan ya dari sudut nama koperasi tuan-tuan dan puan-puan, aktiviti apakah yang hendak dijalankan ya, berapakah bilangan ALK anggota lembaga yang perlu ada di koperasi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi semuanya tentang orang kata mekanisme perjalanan ataupun pentadbiran koperasi tuan-tuan dan puan-puan akan ada di dalam undang-undang kecil tuan-tuan dan puan-puan
yang tersendiri. Dan seterusnya di dalam lapisan yang kelima ataupun yang terakhir adalah aturan koperasi, ya. Jadi ini juga adalah penting tuan-tuan dan puan-puan kerana ianya adalah berasaskan daripada aktiviti yang dijalankan oleh koperasi tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi ia adalah merupakan satu bentuk mekanisme kawalan dalaman, ya, yang orang kata melihat kepada aktiviti yang dijalankan oleh koperasi tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi saya boleh katakan, ya, kesemua ini adalah merupakan, ya, struktur undang-undang yang amat penting sekali, dan buku-buku rujukan ini semua adalah penting dan perlu ada bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sebagai rujukan, ya, kerana kita akan melihat kepada peruntukan-peruntukan yang berkaitan apabila kita orang kata melihat, ya, kepada pembelajaran yang seterusnya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini saja, ya, kita berehat dahulu dan kita akan teruskan dengan topik sejarah perundangan koperasi selepas ini. Sekian, terima kasih.